Didik TV KPM. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Hanif Miswan, selamat kembali bersama dengan kami. Inilah Didik TV KPM dan sedikit istimewa pada hari ini, 12 September 2021. Kebiasaannya kita akan mulakan sesi kedua untuk Mahir pada petang ini, tapi sikit berbeza. Seperti yang kita beritahu start tadi, kita akan ada satu sesi sidang media khas istimewa. Secara langsung dari Putrajaya akan kami bawakan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Aziz Jidin. Dan kabarnya ini adalah berkenaan dengan pengoperasian sekolah. Kalau bolehlah, kita ingin recap seketika, tapi sebelum itu, ini berkaitan dengan SOP yang ingin kita tetap untuk ingatkan dari masa ke semasa kepada anda semua, ibu bapa, murid-murid, penjaga dan juga guru-guru yang sedang menonton pada ketika ini. Pastinya sekarang kita sedia maklum negara sedang melangkah ke arah satu lagi plan fasa pemulihan negara. Di seluruh negara pada ketika ini sedang rancak aktiviti ekonomi, sektor sosial juga sudah mula dibuka, tapi dalam masa yang sama kes masih lagi tinggi dari hari ke hari. Jadi kita memang perlu bergerak seiring, perlu bersedia untuk menghadapi fasa endemik yang dijangka bermula pada bulan hadapan. Untuk itu, suka untuk kita ingatkan juga berkaitan dengan pematuhan SOP. Kalau ada yang keluar rumah nanti, selepas ini pastikan ada penjarakan fizikal, membawa hand sanitizer ke mana sahaja, dan lebih penting, kita tahu berkaitan dengan bagaimana untuk menjaga diri kita sendiri. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan satu sesi sidang media khas seperti yang telah kita maklumkan sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Aziz Jidin akan terus membawakan satu lagi khabar berkaitan dengan bagaimana pengoperasian sekolah yang dijangka bermula pada 3 Oktober nanti, seperti satu sesi sidang media yang telah pun dilakukan sebelum ini. Tetapi bagaimana pengoperasian tersebut akan berlaku, sektor mana yang akan terlibat terlebih dahulu, dan bagaimana semuanya, itu akan dijawab sebentar sahaja lagi. Okey, untuk berbicara dengan lebih lanjut, kita akan bersama-sama dengan 3 tetamu yang kami bawakan khas pada petang ini untuk bersama dengan saya secara dalam talian sahaja. Yang pertama adalah Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Yang kedua adalah Dr. Raki Yadaf, pakar perunding kanak-kanak. Dan yang ketiga adalah Profesor Datin Dr. Mariani Makno, pakar psikologi dari Universiti Segi. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin sebelum kita menunggu, sambil kita menunggu Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan untuk bersama-sama dengan kita, mungkin saya nak mulakan dengan Tan Sri. Tan Sri, bagaimana sebenarnya untuk kita melihat daripada pengalaman Tan Sri sebagai mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dengan situasi yang belum pernah dihadapi ni, Tan Sri? Apa yang boleh kita jangkakan daripada sesi sidang media ni, Tan Sri? Terima kasih, Saudara Miswan. Ya. Kalau zaman saya dulu, kalau buka sekolah tu 3 perkara ya. Pertamanya dari segi fizikalnya, iaitu kursi meja, kebersihan sekolah, buku teks dan personel, guru. Nampaknya sekarang ni, dengan keadaan sekarang ni, dah lebih daripada itu. Kita terpaksa menghadapi soal isu SOP, soal sokongan daripada macam pakar kesihatan dan juga pakar-pakar psikologi. Jadi agak kompleks sekarang ni untuk buka sekolah. Terima kasih. Okey, baik. Tan Sri, itu baru mukadimahnya. Terima kasih banyak-banyak. Saya suka ayatnya kerana agak kompleks. Jadi ada juga Tan Sri menyatakan berkenaan dengan dari sudut psikologinya dan juga dari sudut persediaan murid-murid kita. Mungkin Dr. Raki sebagai seorang perunding kanak-kanak, seorang pakar dalam bidang tersebut, bagaimana untuk menyiapkan murid-murid kita, pelajar ataupun adik-adik nanti yang ingin kembali ke sekolah dalam satu tempoh yang kita semua perlu berjaga-jaga ini, Doktor? Pada permulaan pandemik awal tahun 2020, tindakan kerajaan untuk menutup semua sekolah dianggap perlu kerana kita tidak mempunyai maklumat atau pemahaman mendalam mengenai risiko kesan perawatan virus SARS-CoV-2. Tapi hampir 20 bulan sejak kes pertama ni, dilaporkan kita dapat banyak maklumat mengenai virus ini yang boleh membantu dalam perancangan dan pelaksanaan tindakan pencegahan atau kawalan jangkitan bagi meneruskan kehidupan bersama COVID dalam norma baru ni. Maybe some tips-tips yang saya boleh bagi kepada parents buat masa ni adalah maybe bincang dengan anak-anak dulu, prep mereka dengan informasi dan bercakap dalam bahasa yang mudah difahami. Beri sokongan kepada anak murid dan dapatkan support untuk diri sendiri juga jika perlu. Because kita harus ingat yang bukan sahaja anak murid kita yang stres, ibu bapa pun stres, guru, cikgu, staff pun stres, management of sekolah-sekolah pun stres. So kita perlu bagi sokongan kepada sesiapa yang diperlukan. Lagi tips yang saya boleh bagi tahu adalah maybe semua anak murid berbeza dari segi coping skills mereka.
one size does not fit all. So bila kita nak handle anak-anak kita ni, kita kena tengok anak-anak kita ada masalah dari segi apa, dia tak boleh adapt dari segi apa, dari segi fizikal, maybe dia tak boleh lari PJ cepat sangat, atau dia tak boleh adapt because dia tak pandai sangat dalam bahasa matematik dia ke bahasa dia. So every child is different, so kita harus ingat itu. Lagi satu adalah kenal pasti perubahan fizikal atau emosi pada anak murid kita. Tiba-tiba kalau cikgu nampak ke, ibu bapa nampak anak kita tiba-tiba marah, tiba-tiba murung, menangis tanpa sebab. So anak-anak ini kita lebih bagi perhatian dengan lebih. And I think sekali pastikan anak kita mendapat tidur secukupnya sebelum sekolah bermula. Sangat. Itu satu elemen yang sangat baik daripada Doktor. Profesor Datin, mungkin saya nak raikan satu soalan sebab kita ingin bersedia untuk ke Putrajaya selepas ini. Mungkin Prof boleh terangkan berkaitan dari sudut psikologi. Ada disentuh oleh Doktor sebentar tadi. Psikologi murid-murid ni, apa keadaan mereka sekarang ini? Sekolah dibuka sekejap dengan nak peperiksaan ini. Bagaimana Prof? Okey, kalau kita lihat seperti Dr. Ragi sebut tadi, kita dah berada dalam pandemik ini 20 bulan ya, dengan kedudukan anak-anak di sekolah sekejap buka, sekejap tutup. Jadi di sini berlaku kecelaruan dalam diri mereka, bukan saja untuk anak-anak ya, tetapi juga untuk ibu bapa dan cikgu. Jadi apa yang perlu kita lihat sekarang adalah kesediaan psikologi anak-anak itu. Ibu perlu yakinkan anak-anak, sediakan mereka dengan kesediaan yang betul-betul rapi dan kemas supaya mereka juga yakin untuk ke sekolah bersama-sama dengan cikgu yang juga perlu bersedia daripada segi mental, fizikal dan juga emosi mereka, kerana emosi masing-masing sangat penting dalam memastikan kelangsungan itu berlangsung dengan baik. Profesor Datin, maafkan saya terpaksa kita pendekkan jawapan itu. Kita simpan terlebih dahulu bersama dengan Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud, Dr. Raki Yadav dan Profesor Datin Dr. Mariani, kerana kita ingin meraikan ataupun kita ingin terus sahaja ke Putrajaya untuk kita mengetahui apa sebenarnya intipati bagi sidang media khas daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Sama-sama kita dengar dan kita hadamkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Pada petang ini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian sekolah. Kami tahu bahawa inilah antara perkara yang dinanti-nantikan oleh anak-anak kita di rumah dan juga ibu bapa. Bilakah sekolah akan dibuka semula untuk sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka? Saudara-saudari, dalam kami merangka satu kerangka yang menyeluruh berkaitan dengan pengoperasian semula sekolah, antara asas utama yang kami gunakan adalah kerangka pelan pemulihan negara. Dalam kerangka pelan pemulihan negara telah dijelaskan bilakah sektor-sektor tertentu akan dibuka. Dan dalam kerangka ini juga ada nilai-nilai ambang yang dipertimbangkan. Maka kerangka ini dijadikan sebagai asas. Dan jika kita fahami konteks pelan pemulihan negara, kita bergerak daripada satu fasa ke fasa yang berikutnya. Fasa 1 ke fasa 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dan di fasa 4 itu secara umumnya kita kembali kepada kehidupan biasa dalam norma baharu. Maka kerangka ini digunakan oleh kementerian dalam rangka bilakah sekolah akan dibuka untuk pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, bahawa sekolah akan dibuka semula secara berperingkat mengikut fasa pelan pemulihan negara.
Dalam pelan pemulihan negara, saya tunjukkan tadi jelas dalam fasa-fasa tertentu ada komponen tertentu dalam sektor pendidikan yang boleh dibuka dan yang tidak boleh dibuka. Saudara-saudari, dalam kami membuat keputusan tentang kerangka komprehensif pembukaan semula sekolah ini, ianya bukan sekadar dibuat di kementerian. Bukan sekadar kami duduk berbincang sama kami dan menetapkan apakah perancangan pembukaannya. Perancangan pembukaan sekolah ini dibuat dengan penuh teliti, dengan cukup rapi, mendapatkan pandangan daripada semua pihak yang terlibat. Kami adakan banyak sesi libat urus bersama ibu bapa, bersama guru-guru, pengetua, guru besar, pakar-pakar, dan yang paling penting, sebelum kami membuat keputusan, kami duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi semua ini diperincikan satu persatu, dicerakinkan dengan penuh teliti bagi memastikan kita mengambil kira semua komponen, semua faktor dalam ekosistem pendidikan di bawah KPM. Saudara-saudari, menguruskan sebuah kementerian yang mempunyai murid sekitar 5 juta orang, seramai hampir 500,000 orang guru dan warga pendidik, lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Kami perlu mengambil pandangan semua pihak, melihat semua konteks, melihat segenap penjuru yang perlu diambil kira sebelum sebarang keputusan itu dibuat. Dalam konteks pembukaan semula sekolah secara bersemuka, kita sedar ramai di luar sana yang selalu sebut, tutup je lah sekolah sampai tahun hadapan. Tunggulah buka sekolah tahun hadapan. Saudara-saudari, jalan paling mudah bagi saya sebagai menteri dalam konteks ini untuk berbuat demikian. Tutuplah sampai tahun hadapan. Namun hakikatnya, kita bergerak dalam fasa pemulihan negara di mana kita perlu membawa kehidupan balik kepada asal dalam norma baharu dan tata cara yang perlu dipatuhi. Dalam konteks ini juga, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjelaskan bahawa kita akan mula berpindah ke fasa endemik, yang mana COVID ini ada di sekeliling kita, namun ianya berada dalam keadaan yang terkawal. Oleh yang demikian, kita mengambil kira semua pandangan ini. Dan hasrat kami setelah melihat sekolah ditutup untuk satu tempoh yang sudah lama, bermula daripada bulan 5 sehingga ke hari ini, maka pada waktu itu kita sebenarnya telah mempunyai segala perancangan. Namun kita ingin melihat apakah keadaan persekitaran, sama ada ianya sesuai untuk kami membuka semula sekolah. Apa yang penting pada hari ini adalah untuk melihat konteks yang lebih luas. Murid seramai 5 juta orang ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di luar bandar, ada yang tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di pinggir bandar, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang datang daripada sosioekonomi yang berbeza. Oleh yang demikian, mencari titik tengah tentang apakah yang terbaik bukanlah sesuatu yang mudah. Namun kami yakin dengan segala sesi libat urus yang dilaksanakan dan perbincangan yang dilaksanakan, kerangka yang kami akan bentangkan ini adalah kerangka, walaupun tidak sempurna, adalah kerangka yang terbaik dalam konteks pemulihan negara, termasuklah dalam sektor pendidikan. Saudara-saudari, apa yang penting adalah untuk membawa anak-anak ini kembali ke sekolah kerana mereka telah lama renggang daripada sekolah.
Kita tidak boleh terus biarkan anak-anak ini terus renggang dengan sistem persekolahan. Maka sebab itu, keputusan dibuat melihat kepada fasa-fasa pelan pemulihan negara. Saudara-saudari, isu utama sewaktu kita buka sekolah pada tahun lepas adalah kehadiran yang ramai. Kita tahu ramai ibu bapa kata SOP dalam sekolah dah cantik. Tapi kat luar sekolah itu masih bersesak-sesak. Kat luar sekolah itu time masa nak datang ke sekolah atau masa nak disuraikan, cukup ramai ibu bapa menunggu anak-anak dan ini menimbulkan kesesakan. Dan ada yang kata tak guna SOP dalam sekolah cantik tapi di luar sana itu keadaannya tidak tersusun. Maka kami bincang. Kita lihat apakah kita boleh kurangkan kapasiti di dalam bilik darjah. Dan jika boleh, bagaimanakah cara terbaik untuk melaksanakannya. Oleh demikian, untuk makluman saudara-saudari, apabila sekolah dibuka semula, berdasarkan fasa-fasa yang akan saya jelaskan sekejap lagi, perkara yang paling penting adalah kami akan pastikan supaya kehadiran ke sekolah pada satu-satu masa adalah hanya 50% daripada enrolment keseluruhan. Bagaimanakah kita nak laksanakannya? Kita akan laksanakan penggiliran minggu. Apa makna penggiliran minggu dalam konteks ini? Murid dalam satu kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Maknanya, kelas 100% dipecahkan pada 2 kumpulan dan kita laksanakan pembahagian kepada 2 kumpulan ini untuk semua kelas. Ini bermakna secara keseluruhannya hanya 50% daripada keseluruhan murid akan datang ke sekolah pada satu-satu masa. Bagaimanakah kaedah ini akan dilaksanakan? Ya, kita perlu ingat had jumlah murid dalam setiap kelas adalah 50% sahaja. Sebagai contoh, katakanlah kita ambil contoh kelas tingkatan 5A. Tingkatan 5A ini mempunyai murid seramai 36 orang. Maka tingkatan 5A akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. 5A kumpulan 1 seramai 18 orang, 5A kumpulan 2 seramai 18 orang. Minggu pertama, murid kumpulan A akan datang ke sekolah secara bersemuka, dan murid kumpulan B akan berada di rumah untuk PDPR. Minggu kedua, murid kumpulan B akan datang ke sekolah untuk belajar secara bersemuka dan murid kumpulan A akan berada di rumah untuk PDPR. Saudara-saudari, begitulah seterusnya pusingan yang akan dilaksanakan. Apa yang penting dalam konteks ini, seperti mana saya sebutkan tadi, setelah melihat bahawa sekolah ini ditutup untuk sekian lamanya, maka kita menetapkan supaya sebaiknya kita bawa anak ini kembali ke sekolah dan untuk mengambil kira bahawa kita dapat pastikan anak-anak ini dapat datang ke sekolah semuanya, tapi dalam keadaan yang selamat kita bahagikan mereka kepada 2 kumpulan. Dalam konteks ini juga, untuk makluman saudara-saudari, PDPR kali ini akan berbeza. Ini kerana setiap guru akan mengajar murid-murid di sekolah, maka ada murid yang berada di rumah. Apa yang akan dilaksanakan oleh guru-guru adalah untuk membantu murid-murid ini membuat persediaan di minggu mereka akan berada di rumah. Sewaktu di sekolah, guru akan mengajar mereka, menjelaskan konsep-konsep penting, topik-topik utama dan akan dijelaskan kepada murid-murid ini bahawa untuk minggu hadapan ketika berada di rumah, inilah antara perkara yang akan atau perlu dilaksanakan. Maka guru-guru juga akan memberi garis panduan kepada murid-murid ini tentang apakah bahan-bahan yang boleh digunakan. Ini termasuklah bahan-bahan yang mungkin disediakan sendiri oleh guru
atau bahan-bahan yang ada dari sumber lain, termasuklah dari TV pendidikan kami atau khususnya dari Didik TV. Jadi kita susun semua ini bagi memastikan anak-anak kita kembali ke sekolah. Apa yang penting, mereka telah renggang ke sekolah untuk satu tempoh yang panjang, kita ingin kembalikan mereka ke sekolah terlebih dahulu. Jadi saudara-saudari, sistem penggiliran ini pertama sekali akan mengurangkan jumlah murid di dalam kelas. Maka kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kelas. Kalau dulu ada 36 orang, sekarang datang 18 orang. Yang kedua, yang paling penting adalah pengawalan murid. Kalau dulu guru-guru berada dalam kelas perlu memastikan 36 orang murid mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Sekarang ini guru-guru perlu memastikan hanya 18 orang murid mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Itu adalah satu kaedah baru, pendekatan baru, mengambil pandangan semua pihak dan melihat apakah yang terbaik, mencari jalan tengah demi memastikan anak-anak kita dapat kembali ke sekolah dan kembali ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Saudara-saudari, ada beberapa pengecualian kepada penggiliran ini. Ini saya akan jelaskan mengikut fasa-fasa nanti, ya. Pengecualian ini adalah berdasarkan fasa-fasa yang kita akan jelaskan sekejap lagi. Pertama sekali, murid berkeperluan khas. Ya, murid berkeperluan khas umumnya tidak digilirkan. Yang kedua, murid tingkatan 6 semester 2 dan IBD tahun 2 serta peperiksaan yang kita nyatakan. Ini pun kita akan jelaskan sekejap lagi, ya. Yang ketiga, murid sekolah asrama sepenuhnya. Yang keempat, murid kelas peperiksaan antarabangsa. Dan yang kelima, murid prasekolah atau tadika swasta atau pusat perkembangan minda antara 4 ke 6 tahun. Dan akhir sekali, sekolah kurang murid. Sekolah kurang murid ini, kapasiti sekolah hanyalah tidak melebihi 150 orang, maka sekolah itu secara keseluruhannya tidak perlu digilirkan. Ini adalah prinsip asas. Saya akan jelaskan satu persatu dalam konteks fasa-fasa yang kita akan lihat nanti. Pertama sekali, pembukaan sekolah untuk fasa 1. Seperti mana yang dinyatakan dalam Pelan Pemulihan Negara, untuk fasa 1 tiada sekolah yang dibuka. Maka semua murid untuk negeri-negeri dalam fasa 1, sama ada mereka di sekolah rendah atau mereka di sekolah menengah, mereka akan terus melaksanakan PDPR. Ya. Seterusnya, bagaimanakah pula pembukaan sekolah rendah dalam fasa 2? Fasa 1 tidak ada yang akan ke sekolah. Ya. Fasa 2 untuk murid sekolah rendah hanya murid MBK, iaitu murid berkeperluan khas, ya, anak-anak istimewa di sekolah kebangsaan pendidikan khas dan juga murid-murid PPKI, program pendidikan khas integrasi yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Saudara-saudari, dalam sesi libat urus kami bersama anak-anak istimewa ini dan juga bersama dengan ibu bapa mereka, ramai yang memohon agar mereka dapat kembali ke sekolah. Dan perkara ini kita telah bincangkan dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, dan kita bersetuju untuk membenarkan murid ini kembali ke sekolah dan mulai dari fasa 2. Seterusnya adalah pembukaan sekolah menengah dalam fasa 2. Untuk sekolah menengah dalam fasa 2, selain daripada murid tingkatan 6 semester 2 IBD, murid tingkatan 6 semester 2 IBD tahun 2 dan juga program pra-universiti semester 3 di Sekolah Sukan Malaysia, murid MBK yang disebutkan tadi dan murid kelas peperiksaan antarabangsa yang disebutkan dalam senarai termasuk IGCSE, O-Level, A-Level dan Australia Higher School Certificate dan IBDP,
ini dibenarkan untuk hadir ke sekolah dalam fasa 2. Mengapa? Murid-murid kelas peperiksaan ini akan menduduki peperiksaan dalam masa yang terdekat. Maka untuk mengurangkan tekanan pada anak-anak ini yang bakal menduduki peperiksaan, kita benarkan mereka kembali ke sekolah dalam konteks ini tanpa penggiliran. Saya bagi contoh, murid tingkatan 6 semester 2. Mereka akan menduduki peperiksaan STPM semester 2 pada akhir bulan Oktober. Maka kita benarkan mereka kembali ke sekolah tanpa penggiliran dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah berkaitan dengan pembukaan sekolah rendah di fasa 3. Ya, tadi pembukaan sekolah rendah fasa 2, pembukaan sekolah menengah fasa 2. Sekarang ini pembukaan sekolah rendah fasa 3. Untuk pembukaan sekolah rendah fasa 3, kalau kita ingat tadi di fasa 2, murid MBK di SKPK dan juga PPKI hadir ke sekolah, murid prasekolah, kita tambah satu kumpulan yang akan hadir ke sekolah dalam fasa 3 adalah murid prasekolah serta tadika swasta yang hadir tanpa penggiliran. Murid lain masih lagi laksanakan PDPR. Umumnya, fasa 1, fasa 2 sekolah ditutup untuk sekolah rendah. Fasa 1 sekolah ditutup untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Ya. Fasa 2 sekolah rendah kita buka untuk murid MBK dan sekolah menengah kita buka untuk murid kelas peperiksaan yang akan menghadapi peperiksaan dalam masa yang terdekat dan juga murid MBK di sekolah menengah. Itu fasa 2. Masuk fasa 3, murid sekolah rendah masih lagi belum ke sekolah secara keseluruhannya, hanya murid MBK yang saya jelaskan tadi dan murid prasekolah. Atau di sekolah tadika swasta, murid tadika swasta. Murid-murid lain di sekolah rendah masih kekal di rumah melaksanakan PDPR dalam fasa 3. Seterusnya adalah pembukaan sekolah menengah dalam fasa 3. Ya. Yang kuning itu adalah tambahan daripada yang asal. Yang asal kita sebut tadi, pembukaan di fasa 2, siapa yang boleh ke sekolah, 3 kumpulan yang kita sebutkan tadi. Dan selain daripada itu, murid kelas peperiksaan antarabangsa yang lain, yang ini kita nyatakan, boleh lihat dalam senarai itu, hadir secara penggiliran, murid pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia dan murid kelas peperiksaan awam di sekolah asrama sepenuhnya hadir tanpa penggiliran dan murid kelas peperiksaan awam di sekolah harian atau swasta hadir dengan penggiliran. Apa yang kita boleh lihat dalam konteks ini, umumnya kalau saya boleh ringkaskan bahawa untuk fasa 3 yang hadir ke sekolah bagi sekolah menengah selain daripada murid berkeperluan khas adalah murid kelas peperiksaan. Yang detail tu adalah jenis-jenis peperiksaan yang dibenarkan hadir. Ya. Jadi murid kelas peperiksaan awam, kalau mereka ini adalah murid asrama, maka mereka tak digilirkan. Maknanya, kalau tingkatan 5 masuk ke asrama, kita tak gilir minggu ni datang, minggu depan balik, tak ada. Ya, kita teruskan kekalkan mereka di asrama dengan SOP yang saya akan jelaskan nanti. Iaitu untuk pembukaan sekolah bagi fasa 3. Fasa 3, sekolah menengah, kelas peperiksaan sahaja umumnya. Ya, orang lain tak pergi lagi. Jelas? Seterusnya, pembukaan sekolah rendah dalam fasa 4. Okey, kalau kita lihat pelan pemulihan negara, fasa 4 adalah fasa apabila semua sektor dibuka. Namun, dalam konteks kami, sekolah-sekolah akan dibuka dalam fasa keempat ini masih secara berperingkat. Buka secara berperingkat. Jadi kalau kita lihat dalam fasa 4, murid-murid lain untuk fasa 4 pembukaan sekolah rendah, murid MBK masih hadir seperti biasa tadi kita sebut, murid prasekolah hadir, yang ingat fasa 3 prasekolah hadir, MBK hadir. Untuk tempoh
3 Oktober hingga 17 Oktober. Ingat kita buka sekolah 3 Oktober ya. Tempoh 2 minggu pertama ini, murid lain di sekolah rendah masih belum hadir ke sekolah. Mereka masih laksanakan PDPR. Okey. Seterusnya kena tengok tarikh ya. Ini 17 Oktober hingga 31 Oktober. Right? Tadi 3 Oktober hingga 17. Murid sekolah rendah dia tak pergi lagi. Yang pergi hanya murid berkeperluan khas dan juga murid prasekolah. Right? Masuk 17 Oktober, maka murid tahap 1 iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 akan datang ke sekolah secara penggiliran. Bermula daripada 17 Oktober. Right? Murid tahap 2 iaitu murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan masih laksanakan PDPR. Kemudian ini 17 Oktober hingga 31 Oktober. Kemudian 2 minggu berikutnya, maka murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 akan mula hadir ke sekolah secara penggiliran. Boleh faham ya? Umumnya negeri fasa 3 sekolah rendah kita bagi murid negeri fasa 4 sekolah rendah, murid MBK akan datang ke sekolah terlebih dahulu dengan murid prasekolah. Kemudian untuk tempoh 2 minggu bermula 3 hingga 17 hari bulan. Lepas 17 murid tahap 1 iaitu murid tahun 1, 2 dan 3 akan hadir. Daripada 17 hingga 31. Kemudian daripada 31 murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 akan hadir ke sekolah. Umumnya bermula 31 Oktober semua murid sekolah rendah di negeri fasa 4 akan hadir ke sekolah namun dengan penggiliran. Ya. So ini seperti mana saya sebut tadi merupakan satu proses langkah demi langkah untuk memastikan proses pembukaan sekolah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan keselamatan anak-anak kita sentiasa diberi keutamaan. Jadi, untuk murid sekolah rendah, kalau kita boleh ringkaskan, buat rumusan apakah konteks kehadiran murid sekolah rendah di negeri fasa keempat, inilah kaedahnya. Pertama sekali saya sebut tadi, 2 minggu pertama daripada 3 Oktober hingga 17, murid berkeperluan khas dan juga murid sekolah prasekolah, murid lain PDPR. Daripada selepas itu 17 Oktober untuk tempoh 2 minggu murid tahap 1 kita masukkan iaitu tahun 1, 2 dan 3. Selepas itu bermula daripada 31 Oktober ke hadapan kita akan masukkan murid tahap 2, maka sekolah akan berjalan di mana semua murid secara umumnya hadir tetapi melalui kaedah penggiliran. Saya harap ini jelas untuk saudara-saudari fahami. Kemudian ceritanya untuk sekolah menengah. Ini kalau nak lihat amat terperinci ya. Sekolah menengah tadi fasa keempat kita jelaskan siapa yang hadir untuk fasa ketiga tadi. Yang dah hadir fasa ketiga ni dihadirlah dalam fasa keempat ya. Dan dalam fasa keempat ini akan ada pertambahan seperti mana kita buat di dalam konteks sekolah rendah tadi. Oleh yang demikian, jika kita lihat, ya, pertama sekali jika kita lihat 3 Oktober hingga 17 Oktober, dalam konteks ini kehadirannya adalah sama seperti kehadiran dalam fasa 3. Right? Maknanya, kalau negeri itu berada pada fasa 3 ke, dia berada pada fasa 4 ke, kehadirannya adalah sama untuk tempoh 2 minggu ini sebelum kita bawa masuk murid-murid lain ke sekolah. Kita lihat dalam konteks ini, bermula daripada 17 Oktober, maka akan masuk murid kelas peperiksaan awam tingkatan 3 dan 4 di sekolah asrama sepenuhnya dan mereka ini hadir tanpa penggiliran. Kita dah nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan sekolah asrama sepenuhnya. Ya. Jadi fasa 3 umumnya kelas peperiksaan saja masuk, fasa 4 kita mula membawa masuk
Lepas 2 minggu, bermula daripada 3 hingga 17, selepas 17 kita mula buat masuk tingkatan 3 dan tingkatan 4. Kalau tingkatan 3 atau tingkatan 4 ini bersekolah di sekolah asrama sepenuhnya, maknanya semua kawan-kawan lain berada di asrama, maka mereka boleh hadir tanpa penggiliran. Seterusnya adalah murid tingkatan 3 dan tingkatan 4 murid peperiksaan awam, tingkatan 3, tingkatan 4, sekolah harian atau swasta hadir secara penggiliran. Sekiranya murid itu tidak berada di sekolah asrama, mereka perlu hadir secara penggiliran. Ya. Dan akhir sekali, murid kelas PDP, kelas peralihan tingkatan 1, tingkatan 2 pada 7 hingga 31 Oktober masih lagi melaksanakan PDPR di rumah. Right, kita buka 3 hari bulan di fasa keempat hingga 17 murid kelas peperiksaan, kemudian 17 sampai 31 kita tambah tingkatan 3 dan tingkatan 4, yang lain masih lagi di rumah, dan seterusnya kita bawa masuk yang selebihnya ke sekolah bermula pada 31 Oktober. Jadi inilah kaedahnya. Maknanya murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan mula masuk mulai 31 Oktober sehinggalah akhir tahun ini ataupun pada 10 Disember 2021. Okey, itu untuk fasa keempat sekolah menengah. Ini kalau saya simpulkan semua. Tapi saya ringkaskan sedikit. Sekolah menengah 2 minggu pertama bermula 3 Oktober kelas peperiksaan sahaja. Kita ada perinciannya. Kemudian lepas 17 Oktober murid tingkatan 3 dan tingkatan 4 akan masuk. Kemudian lepas 31 Oktober atau bermula 31 Oktober murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan masuk. Jadi kita bawa mereka masuk secara berperingkat, again, bagi memastikan mereka dapat kembali ke sekolah tapi kembali dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Seterusnya, ingin saya jelaskan sekali lagi mengapa kita nak bawa anak-anak ini kembali ke sekolah. Niatnya yang paling utama, mereka dah renggang dengan sekolah untuk satu tempoh yang panjang. Maka kita bawa mereka kembali dan insya-Allah dalam tempoh ini untuk negeri-negeri yang berada dalam fasa-fasa yang seperti saya jelaskan tadi, anak-anak ini kembali ke sekolah, maka mereka sekurang-kurangnya dapat mendekatkan diri kembali dengan sekolah dan guru-guru dapat melihat apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan mereka dapat menguasai tahap penguasaan yang sepatutnya. Saudara-saudari, kita sedar tahun ini, tahun lepas merupakan tahun yang amat mencabar. Anak-anak kita telah 2 tahun terjejas dengan keadaan pandemik ini. Dan namun begitu, kita mula melihat sinar yang terang di hujung terowong. Insya-Allah bergerak ke hadapan, kita yakin dengan vaksinasi yang semakin meningkat dan kita telah lihat kesan-kesan positif program vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, maka kita melihat bahawa untuk tahun 2022 kita perlu membawa murid ini balik dan melihat tahap penguasaan mereka dan membantu mereka dengan pendekatan yang paling baik bagi memastikan mereka cukup bersedia. Oleh yang demikian, semester ataupun sesi persekolahan 2021 akan dilanjutkan sehingga ke tahun hadapan, sehingga ke bulan Mac 2022. Maknanya apa? Maknanya anak-anak kita akan kekal berada dalam kelas masing-masing seperti mana pada hari ini untuk bulan Januari dan bulan Februari tahun 2022 sebelum mereka naik ke kelas berikutnya pada bulan Mac 2022. Tempoh 2 bulan ini akan digunakan oleh pihak kementerian untuk melihat tahap penguasaan anak-anak kita
dan melihat apakah bantuan, dokongan, sokongan yang kita boleh berikan bagi memastikan anak-anak kita apabila mereka naik ke kelas berikutnya, mereka telah bersedia sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk murid-murid yang mempunyai tahap penguasaan 1 atau 2 yang masih lemah, maka fokus pada waktu itu adalah untuk melaksanakan program intervensi bagi membolehkan mereka menguasai tahap minimum sebelum mereka dapat menaik ke kelas selanjutnya. Untuk murid-murid yang hebat, yang cemerlang, program ini tempoh ini digunakan untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka bagi membantu mereka naik ke tahun berikutnya dalam suasana di mana mereka dapat menguasai topik-topik yang sepatutnya telah dikuasai oleh murid di peringkat mereka pada tahun ini. Oleh yang demikian, saudara-saudari, ini merupakan satu anjakan baru dalam konteks kami di KPM menangani masalah ataupun menangani keadaan di mana sebahagian daripada murid-murid kita yang mungkin tidak dapat mengikuti PDPR yang baik, mungkin agak terkebelakang, maka kita ada tempoh 2 bulan untuk membantu mereka membuat persiapan sebelum naik ke tahun berikutnya. Untuk murid-murid yang cemerlang, mereka akan terus dibantu supaya lebih cemerlang dan menyiapkan diri mereka sebelum mereka meningkat naik ke tahun berikutnya. Oleh yang demikian, seperti mana saya jelaskan tadi, anak-anak kita akan kekal berada dalam kelas masing-masing pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2022 sebelum naik ke tahun berikutnya, ke kelas berikutnya pada bulan Mac. Oleh itu, murid tingkatan 1 sebagai contoh tahun ini akan kekal berada di dalam tingkatan 1 pada bulan Januari dan bulan Februari sebelum naik ke tingkatan 2 pada bulan Mac. Murid darjah 6 tahun ini akan kekal berada dalam darjah 6 sebelum mereka naik ke tingkatan 1 pada bulan Mac. Masuk bulan Januari, bulan Februari, mereka masih darjah 6 sebelum naik ke tingkatan 1 pada bulan Mac. Satu kumpulan yang akan masuk sedikit lambat ke sekolah adalah murid tahun 1 2022. Murid tahun 1 2022 akan mula masuk ke sekolah, mula masuk ke tahun 1 pada bulan Mac 2022. Mungkin ada yang bertanya, apakah yang akan berlaku apabila kita mulakan sesi persekolahan 2022 pada bulan Mac, maka apakah sesi persekolahan 2022 itu akan menjadi lebih pendek? Tahun kita berlarutan sehingga ke hadapan. Maka untuk tahun 2022, kita akan laksanakan sesi kalender akademik 2022-2023. Sama ada kita akan kekalkan pada bulan Mac, ini kami sedang telitikan berdasarkan sesi lebat urus yang kami sedang laksanakan dengan pelbagai pihak. InsyaAllah saya akan ceritakan tentang perkara ini dalam peluang yang akan datang. Umumnya, insya-Allah ibu bapa sekalian di luar sana, sekiranya anak-anak tidak berkesempatan ke sekolah tahun ini, insya-Allah kita yakin tahun hadapan keadaan semakin baik, kita dapat hidup dalam keadaan yang lebih normal daripada sekarang, dan pada waktu itu anak-anak telah dapat kembali ke sekolah, maka kami di KPM akan mengambil tanggungjawab mempersiapkan mereka sebelum mereka naik ke tahun berikutnya. Saudara-saudari, saya ingin sentuh beberapa perkara tentang pengoperasian sekolah. Pertama sekali adalah status vaksinasi. Tentunya ramai yang tanya, bagaimanakah status vaksinasi guru, anggota kumpulan sokongan dan juga kaki tangan sokongan lain di sekolah. Setakat mana kadar vaksinasinya? Inilah data kadar vaksinasi yang terkini dalam kalangan guru, AKP dan juga kaki tangan sokongan. PPS ini adalah khidmat sokongan, ya. Dalam konteks sokongan ini, dalam konteks PPS, kita ada kaki tangan kebersihan, kita ada kaki tangan keselamatan, dan kita ada juga kaki tangan dewan makan ataupun kantin sekolah. Apa yang kita tekankan bahawa dalam semua keadaan, semua mereka yang berada di sekolah
pada satu-satu masa dalam ketiga-tiga kumpulan ini, mereka mesti telah divaksinkan. Dan kita telah keluarkan arahan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya dalam konteks kebersihan, keselamatan dan juga kantin atau dewan makan, untuk memastikan semua pekerja mereka yang ingin atau yang akan berkhidmat dalam sekolah mestilah divaksinkan. Untuk guru-guru, saya dah jelaskan, guru-guru yang tidak divaksinkan tidak dibenar mengajar secara bersemuka dalam kelas, namun kita akan berikan tugasan untuk guru-guru ini, dan pada masa yang sama untuk guru-guru yang tidak ingin divaksinkan ini, kita kena ingat ada dua kumpulan. Yang pertama, memang masih belum terima vaksin atas sebab kesihatan yang dinasihatkan oleh doktor, dan satu lagi adalah mereka yang memilih untuk tidak divaksinkan. Dan tindakan untuk mereka ini, kita sedang berbincang dengan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam untuk melihat apakah tindakan yang selanjutnya. Buat masa ini, kita pastikan guru-guru ini tidak akan mengajar secara bersemuka di dalam kelas. Apa yang kami ingin tekankan di sini bahawa apabila kita buka sekolah kelak, keseluruhan ekosistem di kalangan anak-anak kita ini pada umumnya telah divaksinkan. Untuk pemandu bas sekolah, untuk makluman saudara-saudari, pihak Kementerian Pendidikan telah mendapatkan senarai pengusaha bas sekolah daripada pihak Kementerian Pengangkutan, menggunakan senarai itu dan duduk berbincang dengan CITF supaya pemandu bas sekolah dalam senarai kita divaksinkan. Namun begitu, ibu bapa perlu memberi perhatian dalam konteks mungkin pemandu yang membawa anak-anak mereka itu tidak berada dalam senarai yang diberikan pada pihak kami. Maka kami pohon pada ibu bapa untuk membuat pilihan dan tindakan yang sewajarnya. Saudara-saudari, yang kedua, ekosistem dalam sekolah ini telah divaksinkan. Yang kedua, kita pastikan bahawa jumlah murid dalam sekolah itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada sebelum ini, dan jumlah murid dalam kelas itu hanyalah separuh. Maknanya kedudukan mereka akan lebih jauh daripada biasa, dan insya-Allah dalam keadaan ini ianya merupakan satu usaha kami bagi memastikan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan. Saudara-saudari, kita tahu dalam konteks Delta varian atau varian Delta ini, antara pandangan yang diberikan oleh pakar-pakar di seluruh dunia adalah untuk memastikan setiap bilik itu mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Maka di sekolah kita akan memberi penekanan kepada perkara ini, dan kita telah maklumkan pada guru-guru dan juga pengetua dan guru besar untuk pastikan supaya sistem pengudaraan dalam bilik darjah itu dapat dipastikan berada pada tahap yang optimum. Maknanya kalau ada langsir-langsir yang menghalang pengudaraan dalam bilik darjah itu, kita boleh simpan dahulu langsir tersebut untuk satu tempoh sebelum kita boleh lihat apakah langkah yang selanjutnya. Jadi dalam konteks pengudaraan, kita ingin pastikan bahawa aliran udara dalam kelas itu berlangsung dengan baik untuk mengurangkan risiko jangkitan. Begitu juga penggunaan kipas di dalam kelas. Ini digalakkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan pengaliran udara yang lebih baik. Saudara-saudari, sebelum ini pemakaian pelitup muka di sekolah tidak diwajibkan. Namun bermula dari sesi persekolahan ini, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Kalau nak pakai pelitup muka berganda, itu digalakkan. Umumnya pemakaian pelitup muka itu diwajibkan. Untuk murid-murid dari keluarga atau latar belakang sosioekonomi yang rendah, murid-murid miskin, kita akan ikhtiarkan untuk kita bekalkan sedikit pelitup muka untuk mereka di sekolah. Maka kita akan bekalkan pelitup muka pada guru-guru di sekolah untuk melihat apakah murid-murid ini memerlukan bantuan, dan guru-guru akan memberikan pelitup muka untuk murid-murid yang memerlukan. InsyaAllah kita akan laksanakan usaha ini bagi membolehkan kita membantu anak-anak kita dari kumpulan yang memerlukan, yang ingin datang ke sekolah tapi mungkin tidak mampu untuk menyediakan pelitup muka. Seterusnya, waktu rehat. Seperti mana sebelum ini, waktu rehat murid makan di dalam kelas
di bawah pengawasan guru mereka. Namun begitu, untuk kelas yang menggunakan penghawa dingin, kelas yang pakai aircon ini, mereka perlu makan di luar di bawah pengawasan guru. Ya, umumnya kita kekalkan SOP sedia ada untuk murid makan dalam kelas waktu rehat di bawah pengawasan guru. Ada dua perbincangan tentang perkara ini. Ada yang kata sebaiknya makan di luar. Ya, betul, umumnya kita bersetuju makan di luar itu lebih baik kerana pengudaraannya lebih baik. Namun begitu, satu cabaran yang kita hadapi dalam konteks membenarkan untuk murid makan di luar kelas adalah pengawalan murid-murid ini. Sebab itu, di dalam kelas apabila mereka berada di meja, lebih mudah untuk kita kawal murid ini berbanding jika mereka dibenar makan di luar kelas. Oleh yang demikian, mengambil kira pengudaraan yang baik di dalam kelas, kita pada waktu ini menetapkan setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan bahawa murid boleh terus kekal makan dalam kelas kecuali kelas yang menggunakan penghawa dingin. Saudara-saudari, aktiviti sukan dan kurikulum. Buat masa ini aktiviti kurikulum masih belum dibenarkan. Namun begitu, untuk kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, kita boleh benarkan dengan syarat murid sesakan dalam bilik persalinan apabila semua murid masuk untuk menyalin baju. Maka kalau murid murid akan diminta untuk memakai pakaian sukan pada hari PJPK bagi memastikan tidak ada berlaku kesesakan di dalam bilik persalinan. Saudara-saudari, seperti mana sebelum ini, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Kita amat memohon jasa baik guru, jasa baik ibu bapa. Kalau anak-anak bergejala, jangan benarkan mereka ke sekolah. Ya, biarkan mereka berada di rumah. Namun begitu, sekiranya sewaktu pagi hadir ke sekolah, murid tidak bergejala. Namun waktu di sekolah mungkin waktu rehat, nampaknya murid ini menunjukkan gejala tertentu, maka di sekolah kita akan sediakan saliva test kit, ya, tes menggunakan air liur ini untuk guru menempatkan murid ini di bilik isolasi dan murid ini akan melaksanakan tes tersebut. Sekurang-kurangnya kita dapat asingkan murid ini lebih awal daripada kelompok murid lain. Jadi itu merupakan sebahagian daripada usaha untuk memastikan supaya yang bergejala tidak datang ke sekolah, yang menunjukkan gejala di sekolah itu kita tangani lebih awal. Seterusnya, untuk murid asrama. Ini saya nak jelaskan tadi. Kita kata murid asrama masuk, kita tidak gilirkan mereka. Kerana apa? Kita ingin wujudkan asrama ini sebagai satu gelembung selamat, safe bubble untuk anak-anak kita. Untuk memastikan asrama ini adalah satu safe bubble, apa yang kita perlu laksanakan adalah untuk melaksanakan saliva test kit atau ujian air liur ini 3 kali. Pertama sekali, sebelum mereka masuk ke asrama, mereka akan diminta untuk melaksanakan tes COVID-19 menggunakan test kit. Yang kedua, pada hari ke-6 mereka akan dites sekali lagi dan pada hari ke-14 mereka akan dites sekali lagi. Kita harap dengan pendekatan ini maka asrama itu sendiri menjadi gelembung selamat untuk anak-anak kita terus berada di sekolah. Begitu juga dengan pengudaraan. Setiap komponen, setiap bilik di sekolah asrama ini, kita ingin pastikan bahawa pengudaraan itu berada pada tahap yang optimum. Saudara-saudari, kita sedar, bila kita buka sekolah, ada ibu bapa yang mungkin melihat baju anak-anak mereka dah ketat. Dah lama berada di rumah, dah ketat, baju dah ketat, seluar mungkin dah tak boleh nak zip. Maka oleh yang demikian kita kata, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Kerana apa? Kerana semangat kita adalah untuk membawa mereka kembali ke sekolah. Bukan kita nak
nak punish mereka, bukan kita nak denda mereka. Seboleh-bolehnya kita inginkan anak-anak ini dapat kembali ke sekolah. Tak ada baju, baju dah ketat, baju dah lusuh, dah tak boleh pakai, tak apa. Pakai pakaian kemas, sopan dan sesuai. Ya, tapi jangan pula jadi fashion show kat sekolah. Ya, apa yang penting adalah untuk kita pakai uniform, tak ada uniform, boleh pakai pakaian yang kemas, sopan dan sesuai. Ini merupakan satu kaedah kerana kita faham, kita sedar ada ibu bapa yang mungkin menghadapi kesukaran dan ada pula yang nanti kata dah nak buka sekolah nak kena beli baju baru. Tak apa. Pakailah, kalau dah uniform tak muat, boleh pakai pakaian yang sesuai, hadir ke sekolah. Seterusnya, kami tahu ibu bapa di luar sana mungkin merasakan masih belum selamat nak hantar anak ke sekolah. Tapi ibu bapa fikir kalau tak hantarkan kena denda pula. Terpaksa hantar anak ke sekolah. Kami memahami keadaannya. Sebab itu kita kata niat kita buka sekolah adalah untuk merapatkan kembali anak-anak kita dengan sekolah. Oleh sebab itu, sekiranya ibu bapa atau penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Maknanya tak hadir tak apa, tak dianggap sebagai kesalahan disiplin, kami tak akan hantar surat amaran, tetapi ibu bapa perlu menulis surat ke pihak sekolah untuk menjelaskannya. Jadi ini akan diguna pakai untuk tempoh pembukaan sekolah sehingga ke hujung tahun ini. Maknanya kalau ibu bapa merasakan bahawa tidak selamat tak nak hantar sekolah tapi takut kena denda, takut anak diambil tindakan, tak perlu risau. Ya, kami tak akan ambil tindakan disiplin tetapi perlu ditulis surat kepada pihak sekolah untuk kita rekodkan sebab-sebab ketidakhadiran tersebut. Saya rasa ini merupakan satu keseimbangan yang kita gunakan bagi memastikan kita cuba membawa anak-anak ke sekolah pada masa yang sama mengambil kira kerisauan ibu bapa dalam konteks penghantaran anak mereka ke sekolah. Saudara sekali, seterusnya saya ingin menjelaskan tentang apakah pendekatan yang akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan sekiranya terdapat kes positif COVID-19 di sekolah. Perkara ini saya jelaskan betul-betul ya. Perkara ini kami telah duduk berbincang panjang lebar dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka ketetapan yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia adalah jika berlaku kes positif di sekolah, maka Pusat Kesihatan Daerah PKD akan membuat penilaian risiko dalam menentukan apakah tindakan selanjutnya. Maknanya, berlaku kes positif sahaja, pihak sekolah akan laporkan kepada PKD dan mereka akan masukkan dalam sistem aplikasi data COVID-19 yang dibangunkan oleh kementerian dan pihak PKD akan menetapkan, akan membuat ketetapan apakah tindakan yang seterusnya. Jadi ini saya amat mohon jasa baik ibu bapa bahawa memahami dalam konteks ini kami di KPM akan bekerjasama rapat dengan PKD dan apa sahaja nasihat yang diberikan oleh PKD kita akan laksanakan dan kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Saudara-saudari, seterusnya saya ingin menjelaskan pembukaan komponen-komponen lain dalam ataupun institusi-institusi lain di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama sekali dalam konteks pembukaan college vocational. Pembukaan college vocational ini dalam fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 kita laksanakan seperti mana yang ditunjukkan. Apa yang kita ingin jelaskan di sini bahawa dalam konteks college vocational kita susun murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan kohort mereka untuk masuk ke college. Selesai peperiksaan, kita bawa mereka keluar, kita akan bawa masuk kelompok yang lain atau kohort yang lain yang bakal menduduki peperiksaan bagi memastikan bahawa keadaan di dalam college itu selamat dan pada masa yang sama anak-anak kita dapat membuat persediaan sebelum mereka menduduki peperiksaan. Jadi detailnya di sini kita boleh lihat macam mana satu kumpulan masuk, kita keluarkan, kita masukkan kumpulan lain, maknanya proses ini berterusan. Dan inilah pendekatan untuk college-college vocational seluruh negara. Seterusnya adalah berkaitan dengan
IPG, Institut Pendidikan Guru. Untuk IPG bagi fasa 1 dan fasa 2, untuk IPG di seluruh negara yang berada pada fasa di negeri fasa 1 dan fasa 2, maka semua pelajar IPG di negeri fasa 1 dan fasa 2 akan melaksanakan PDPR. Seterusnya, untuk murid IPG, pelajar IPG di fasa 3 dan fasa keempat. Inilah ketetapan yang kita telah putuskan untuk murid-murid IPG di negeri fasa 3 dan fasa 4. Jika kita lihat di sini, kehadiran PDP hybrid bersemuka ataupun PDPR. Jadi untuk murid-murid IPG, seperti mana yang dinyatakan di setiap kolom itu, mereka yang telah divaksinkan diberi pilihan untuk sama ada datang ke kampus ataupun melaksanakan PDPR di rumah. Tetapi mereka yang masih belum divaksinkan, buat masa ini mereka perlu melaksanakan PDPR di rumah. Ya, ini dalam konteks IPG. Seterusnya adalah dalam konteks kolej matrikulasi. Untuk kolej matrikulasi bagi fasa 1 dan fasa 2, umumnya jika kita lihat murid akan laksanakan PDPR sehingga 16 Disember. Ini untuk negeri fasa 1 dan fasa 2. Seterusnya untuk negeri fasa 3 dan fasa 4, kita boleh lihat bahawa pertama sekali bagi negeri fasa 3, murid SDS ataupun sistem 2 semester dan juga murid sistem 4 semester 3 PDP di kolej atau PDPR. Sama seperti mana di IPG tadi, mereka yang telah divaksinkan dibenarkan melaksanakan PDP di kolej atau mereka boleh memilih untuk PDP di rumah. Tapi begitu untuk mereka yang masih belum divaksinkan, buat masa ini mereka PDP di rumah terlebih dahulu. Begitu juga untuk murid pelajar SES 1, semester 1, murid ini akan laksanakan PDPR di rumah. The next one adalah fasa 4. Fasa 4, murid SDS dan SES C3 akan laksanakan PDP di kolej dan murid SES 1 tadi akan dibenarkan melaksanakan PDP di kolej atau PDPR. Ya, ini boleh buncuk nanti apabila kita serahkan slide yang dibentangkan ini. Seterusnya, ini adalah berkaitan dengan institusi pendidikan swasta kategori pusat. Ini termasuklah pusat bahasa, pusat kemahiran, pusat latihan, pusat tuition dan pusat perkembangan minda. Umumnya, dalam fasa 1 dan fasa 2 tidak dibenarkan dibuka kecuali untuk anak-anak berusia 4 dan 6 tahun untuk petugas kesihatan, petugas barisan hadapan atau petugas dalam perkhidmatan yang perlu di pusat perkembangan minda. Pusat perkembangan minda untuk umur 4 hingga 6. Ini untuk fasa 1 dan fasa 2. Fasa 3, pusat perkembangan minda 4 hingga 6 dibuka sepenuhnya dan yang lain ini beroperasi secara 50% kapasiti dengan penggiliran. Ya, ini akan dijelaskan dengan lebih mendalam oleh bahagian swasta kepada pusat-pusat yang terlibat. Ini pula berkaitan dengan pembukaan untuk pusat-pusat dan disebutkan tadi dalam kategori keempat. Dalam fasa keempat. Jika kita lihat, selain daripada pusat perkembangan minda tadi, untuk pusat lain kita buka berperingkat 50% kapasiti, kemudian 70% kapasiti sebelum dibuka sepenuhnya mulai 31 Oktober. Okey, untuk kawasan yang dijadikan sebagai travel bubble, negeri atau kawasan atau pulau yang dijadikan travel bubble ini bermaknanya apa? Keseluruhan sistem ekonomi di dalam travel bubble itu telah bergerak sepenuhnya. Maka mengambil kira keadaan tersebut, negeri ataupun kawasan yang dikira sebagai travel bubble ini dalam konteks pembukaan semula sekolah akan mengikuti pembukaan berdasarkan fasa 4. Ya, sebab semua sektor lain dah dibuka dalam travel bubble ini, maka sekolah akan dibuka mengikut ketetapan untuk fasa 4. Sebagai contoh, apabila Langkawi melaksanakan travel bubble, maka dalam konteks itu, sekolah-sekolah di Langkawi akan mengikut proses pembukaannya berdasarkan negeri di fasa 4. Okey, apa yang nak dilaksanakan
sekiranya negeri itu pada waktu ini sebagai contoh berada pada fasa 3. Kemudian dalam tempoh seminggu akan datang atau 2 minggu akan datang atau 3 minggu akan datang berpindah ke fasa 4 sebagai contoh. Sekarang ada negeri tersebut di fasa 3 berpindah ke fasa 4. Macam mana nak buka sekolah? Maka kita berikan tempoh 2 minggu dari tarikh perpindahan negeri tersebut daripada setiap fasa ke fasa yang lain, 2 minggu dari tarikh tersebut. Selepas itu mereka boleh membuka sekolah mengikut ketetapan dalam fasa tersebut. Ya, kalau diumumkan katakanlah sebuah negeri A masuk fasa ketiga hari ini, maka lepas 2 minggu daripada hari ini sekolah di negeri tersebut boleh mengikut ketetapan fasa 3. Ya, itu bagi membolehkan ruang untuk pihak sekolah membuat persediaan bagi memastikan segalanya telah siap sebelum mereka membuka semula sekolah. Saya rasa itu sahaja, sejam exactly saya buka kepada soalan. Silakan. Silakan kalau ada soalan, ambil mikrofon. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Firdaus Aziz Syawadi. Tadi berdasarkan pengumuman segala pembentangan oleh Datuk, kita dapat lihat mungkin ada pertambahan kerja untuk petugas-petugas pendidikan, guru-guru dan sebagainya. Sebagai contoh, katalah sekolah itu ada kes positif, maka dimaklumkan sebagainya. Jadi bagaimana, ada tak sistem sokongan untuk membantu guru-guru ini dalam menghadapi kaedah yang baru? Sebagai contoh, kena split kelas dan sebagainya. Ada tak sokongan untuk mereka? Ya, ada. Ini saya tak sebutkan tadi ya. Kita telah siapkan garis panduan untuk kita kongsikan dan maklumkan kepada guru-guru apakah pendekatan yang kita akan gunakan. Yang ini seperti mana saya sebut tadi, perkara paling utama adalah untuk tidak membebankan guru. Ya, itu perkaranya, itu prinsip asasnya. Seperti mana saya sebut tadi, prinsip asas yang paling penting untuk membawa anak-anak ini kembali ke sekolah. Dan dalam konteks ini juga guru-guru tidak dibebankan dengan tugas-tugas baru. Ya, seperti mana kita sebut keadaan dalam kelas, kalau dulu ramai sekarang dah separuh, tidak ambil kira pelbagai sudut, melihat dari pelbagai sudut, pelbagai aspek bagi memastikan pendekatan yang digunakan ini tidak akan membebankan guru-guru. Ya, okey. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Saya Faris dari RTM. Saya nak tanya, untuk pembukaan semula sesi persekolahan ni kan nanti, adakah ia hanya akan dibenarkan untuk murid yang sudah divaksin ataupun semua boleh memulakan sesi persekolahan tu? Memandangkan perkara berkaitan vaksin ini di bawah CITF dan juga JKJAV, ya, kita buat masa ini program vaksinasi itu masih baru berjalan, ya. Jadi kita akan terus berbincang untuk melihat dalam konteks murid di sekolah apakah pendekatan yang terbaik. Jadi kita lihat dahulu proses ini berjalan dan kita sedang berbincang untuk melihat apakah pendekatan yang akan digunakan kelak. Okey. Salam. Ada dua soalan. Soalan yang pertama, adakah pelajar-pelajar ini perlu melengkapkan 2 dos ataupun ada jenis vaksin yang memerlukan 1 dos sahaja untuk ke sekolah? Yang kedua, adakah sesi persekolahan akan berlangsung seperti biasa mengikut sesi biasa seperti 7 hingga pukul 1 ataupun dipendekkan sesi persekolahan? Yang pertama sekali berkaitan dengan vaksin, seperti mana yang dijelaskan oleh Menteri Kesihatan tempoh hari, bahawa program vaksinasi ini berjalan selaras dengan pembukaan semula sekolah. Jadi tidak ada ketetapan, ya, bahawa masa ini tentang perkara tersebut. Tentang sesi persekolahan, sesi ini masanya berjalan seperti mana biasa. Sebab apa? Kita nak berikan kelonggaran kepada pihak sekolah untuk memastikan kemasukan berperingkat dan penyuraian berperingkat itu dapat terus dilaksanakan. Jadi walaupun dah 50% kapasiti, sekolah perlu pastikan bila nak balik itu dia kena suraikan secara berperingkat juga. Jadi itu memerlukan masa dan mungkin bila nak masuk juga mereka perlu buat kemasukan berperingkat. Bagi memastikan supaya ada ruang masa untuk proses tersebut dilaksanakan, kita kekalkan waktu persekolahan seperti mana sebelum ini. Okey? Ada lagi? Silakan. Mana? Menteri. Okey. Ya, Menteri Pengajian Tinggi sebentar tadi menegaskan bahawa pelajar kolej yang belum menerima 2 dos vaksinasi tidak akan dibenarkan kembali ke sekolah. Jadi apakah rasional keputusan kementerian untuk supaya pelajar
sekolah rendah dan menengah kembali ke sekolah. Jika kita lihat program vaksinasi untuk murid-murid sekolah ini, murid-murid berumur 12 hingga 17 ini baru saja dimulakan, di mana murid yang mendapat vaksinasi terdahulu adalah murid berumur 16 dan 17 tahun. Ya, yang lain-lain itu hanya untuk murid komorbid sahaja. Dan pada masa yang sama, murid di sekolah rendah masih belum boleh divaksinkan lagi. Di dalam konteks ini, sebab itu kita katakan tadi, mengambil kira suasana ini, maka kita wujudkan satu persekitaran yang selamat untuk anak-anak kita kembali ke sekolah. Itu yang paling penting. Ya, kita kurangkan jumlah murid dalam kelas, kita pastikan semua ekosistem di sekeliling anak-anak ini divaksinkan. Pendekatan ini bukanlah satu pendekatan baru, ya. Kita lihat banyak negara menggunakan pendekatan yang sama, di mana program vaksinasi itu berjalan selaras dengan pembukaan semula sekolah. Jadi kita ambil kira apakah yang terbaik untuk anak-anak kita dalam konteks pada masa yang sama memastikan bahawa kehadiran mereka ke sekolah ini telah diberi penekanan, kita telah beri penekanan kepada aspek keselamatan. Itu paling penting. Jadi kita buka pada anak-anak kita untuk kembali ke sekolah, kita wujudkan persekitaran, kita mitigate the risk dalam memastikan kehadiran mereka ke sekolah adalah dalam keadaan yang selamat. Okey, ada lagi? Okey, Datuk. Datuk, dalam sistem penggiliran pelajar yang terpaksa belajar di rumah, adakah guru yang tak divaksin itu akan uruskan PDPR? Atau bagaimana? Ini kita perlu diingat, ya, jumlah guru yang tak divaksinkan ini, yang tak nak divaksinkan ini, rekod kita ada sekitar 2,500 sahaja. Ya, jadi kita sedang melihat apakah tugasan yang kita akan berikan untuk guru-guru ini. Ya, sebab jumlahnya tak ramai. Kita tak boleh kata dia buat untuk ini sahaja, ya. Kerana dalam konteks tersebut tak semua sekolah. Mungkin satu sekolah tu tak ada guru yang tak nak vaksin pun, semua divaksinkan. Maka tugas untuk mereka ini kita akan tetapkan, termasuklah dalam konteks tertentu untuk melaksanakan PDPR dan sebagainya. Itu kita akan tetapkan kerana situasinya berbeza. Ada sekolah semua cikgu vaksin. Ada sekolah yang 2 orang tak nak vaksin. 2 orang ni pula kena mata pelajaran yang sama sebagai contoh. Jadi kita ambil kira semua itu. Kadang-kadang ada 5 orang. 5 orang pula kena satu mata pelajaran yang sama. Jadi kita teliti satu persatu, case by case, dan kita lihat apakah pendekatan yang paling sesuai. Datuk, saya nak tanya, sebab tadi Datuk ada maklumkan bahawa ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anaknya ke sekolah dan perlu menulis surat. Okey, jadi untuk yang tidak menghantar anak ke sekolah tu, saya nak confirmkan mereka ni boleh teruskan dengan sesi PDPR lah, ya? Okey, PDPR-nya berbeza. PDPR kali ini adalah berbeza dengan PDPR sebelum ini. Sebab sekarang ini guru telah berada di sekolah untuk sesi bersemuka. Jadi self learning yang akan berlaku pada minggu mereka berada di rumah untuk murid-murid lain itu diguna pakai untuk murid-murid yang tak datang ke sekolah juga. Maknanya kalau cikgu prepare untuk murid minggu ini, kumpulan A, kumpulan B tak datang ke sekolah, prepare apakah persediaannya, maka kalau yang tak nak hantar ke sekolah dan yang tak datang ke sekolah, dia ikut apa yang disediakan oleh guru-guru. Minggu depan cikgu akan prepare untuk kumpulan kumpulan A yang tak datang ke sekolah, benda yang sama, dan ini dijadikan panduan untuk ibu bapa yang mana tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Jadi kita pastikan supaya melalui sistem yang kita bangunkan, kita perkenalkan Perkasaku, ya, satu sistem di mana untuk kita letakkan bahan-bahan ini di atas talian, bahan-bahan yang boleh digunakan oleh murid-murid ada atas talian, ibu bapa boleh rujuk, dan pada masa yang sama guru-guru akan berikan bahan-bahan untuk mereka yang berada di rumah ini membuat persediaan dan juga memahami topik-topik yang dijelaskan. Untuk guru-guru pula, adakah ia akan dibagikan kepada penggiliran yang berbeza untuk yang mengajar di sekolah dan juga yang mengajar PDPR, atau guru yang sama? Guru yang sama. Kelasnya dah jadi separuh, ya. Jadi guru yang sama yang melaksanakan program ini untuk murid-murid mereka. Ya, kita bahagikan guru menjalankan tugas yang sama seperti mana yang dia ajar di sekolah. Dia mungkin boleh buat pelbagai pendekatan, dia nak rekod apa dia ajar di sekolah, kemudian kongsikan dengan murid di rumah dan sebagainya. Itu kita serahkan kepada guru dengan beberapa garis panduan yang kita akan berikan untuk rujukan guru-guru. Okey? Ada lagi? Silakan. Datuk, saya nak dapatkan sedikit pencerahan mengenai sistem penggiliran. Okey, sekarang ni sistem penggiliran tu untuk murid sehingga
akhir tahun 10 Disember tu ataupun sehingga Mac tahun depan? Okey. Sampai bila sistem penggiliran ini akan diguna pakai? Yang tu kita akan pantau keadaan, ya. Pertama sekali kita nak buka sekolah. Untuk membawa anak ini kembali ke sekolah. Itu prinsip asas dia. Kedua, kita ingin pastikan bahawa keadaan lebih selamat. Dulu isunya kesesakan, ramai sangat di luar sekolah, dalam kelas dan sebagainya. Maka kita mitigate isu tersebut, ya, kita kurangkan, dan sampai bila itu kita lihat keadaan, ya, kita lihat keadaan nanti dan kita akan maklumkan kemudian sekiranya terdapat perubahan. Namun begitu, jika kita lihat, ini perlu difahami, ya, jika kita lihat untuk murid sekolah rendah, ya, sebagai contoh, mereka kekal berada di rumah fasa 2, fasa 3. Fasa 4 daripada 3 Oktober hingga 17 Oktober pun mereka masih berada di rumah. Daripada 17 Oktober baru murid tahun 1, 2, 3 masuk. Sebelum mereka masuk ini, PDPR yang berlangsung ini berlangsung seperti biasa. Selepas masuk itu, barulah sistem penggiliran itu akan berjalan. Ya, sebelum masuk dia tak bergilir, dia akan laksanakan PDPR macam biasa. Itu nak kena faham, ha? Sebelum masuk, penggiliran tak buat lagi. Dia buat PDPR macam biasa. Bila masuk itu baru berlaku penggiliran, maka pada waktu itu kaedah PDPR-nya sedikit berbeza seperti mana saya jelaskan tadi. Jadi ada ruang untuk anak-anak ini, khususnya anak-anak di sekolah rendah, ibu bapa mungkin risau, atau anak-anak di sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 dan 4 ini, ada kaedah, ada ruang, mereka teruskan PDPR sehingga penggiliran itu berlaku. Okey, next. Siapa? Tadi Datuk ada umumkan mengenai lanjutan kalender akademik yang mana kalau tahun ni dah ada 1, tahun depan dah ada 1 dan sebagainya. Dan juga Datuk ada sebut sekiranya mereka gagal mengecap apa yang dia ajar, maka akan ada intervention, dan bagi mereka yang cemerlang akan terus kekal cemerlang, dibantu lebih cemerlang. Soalan saya, sekiranya bagaimanakah intervention itu untuk golongan, sebab saya pasti akan ada anak-anak yang mungkin sedikit tercicir, bagaimanakah intervention itu akan dijalankan, sebab kita tak nak nanti contribute pada masalah sosial dan sebagainya. Okey, untuk makluman saudara, intervensi ini sebenarnya sekarang ini pun kita dah buat. Ya, intervensi ini khususnya literacy dan numeracy kita sedang laksanakan, dan kita akan teruskan program intervensi ini. Sekarang ini in fact kita bekalkan pada anak-anak kita yang mungkin ketinggalan sedikit dalam konteks literacy dan numeracy di sekolah rendah dengan kit-kit, ya, dengan buku-buku yang sesuai untuk dibantu oleh guru bagi memastikan kita start intervensi ini awal. Jadi bila kita masuk ke tahun hadapan, guru dah tahu apakah intervensi selanjutnya. Maka 2 bulan ini dapat digunakan sebaiknya bagi memastikan mereka dapat menguasai tahap penguasaan minima yang diperlukan sebelum mereka naik ke tahun berikutnya. Okey, ada lagi? Salam YB. Ada pihak yang mencadangkan supaya kementerian decentralized power atau memberi kuasa kepada pihak sekolah ataupun jabatan pendidikan untuk merancang dan menguruskan pembukaan sekolah. Jadi apakah pandangan kementerian? Perkara ini kita banyak pandangan yang kita terima, ya. Namun begitu, jika saudara-saudari lihat, kita ada lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Even without decentralization pun pelbagai pelbagai pencanggahan berlaku. Sekolah ini kadang-kadang begini, sekolah ini kadang-kadang begini. Maka kita cuba dalam konteks ini untuk memastikan bahawa keadaan itu lebih tersusun, ya. Maka buat masa ini kita ikut ketetapan yang kita telah laksanakan, ya. Buat masa ini melihat pada sistem yang ada dan melihat dalam keadaan krisis ini, maka kita membuat keputusan kita kekalkan apa yang ada bagi memastikan supaya tidak berlaku terlalu banyak pencanggahan. Nanti sekolah sebelah ni buat macam ni, sekolah sebelah ni buat macam ni, ibu bapa sekolah ni pula berhubung dengan kami, ibu bapa sekolah sebelah sana, dia akan jadi perasaan pelbagai di kalangan masyarakat secara keseluruhannya dalam konteks pengurusan sekolah. Dan untuk kami juga, kami dalam konteks krisis ini perlu lebih tersusun, ya, tersusun bagi memastikan setiap langkah itu mengambil kira pelbagai faktor sebelum kita ambil sesuatu tindakan. Okey? Ada lagi? Tak ada? Any more question? Tak ada? Sure. Kalau tak ada soalan, sekian. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Dan apa yang penting, ya, kami di KPM sebenarnya cuba mencari pendekatan yang terbaik. Kita dah ada banyak
perancangan yang kita laksanakan, yang kita telah rangkakan, cuma kita ingin melihat apakah pendekatan paling sesuai, mengambil kira situasi semasa, dan selepas melakukan sesi libat urus yang mendalam dengan pelbagai pihak dan mengambil kira situasi semasa, itulah ketetapan yang kita telah buat. Saya tahu bahawa ianya bukanlah sempurna, as I said before. Namun dalam konteks ini, kita perlu pastikan bahawa anak-anak kita tidak terus renggang ke sekolah. Jadi saya mohon ibu bapa di luar sana terus beri kepercayaan kepada kami. We are doing our best. Ya, kita cubakan yang terbaik bagi memastikan anak-anak pewaris negara akan mendapat pendidikan yang terbaik dalam situasi yang amat sukar ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia selesai sesi sidang media pengoperasian sekolah dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin, dan pastinya banyak sekali informasi yang perlu kita hadamkan. Tapi secara kesimpulannya, kalau boleh saya kongsikan, sesi persekolahan akan kembali dibuka secara berperingkat melihat kepada negeri-negeri yang berada dalam fasa Pelan Pemulihan Negara masing-masing. Fasa 1 akan ditutup dan masih lagi PDPR secara sepenuhnya. Fasa 2 akan dibuka mengikut kelas peperiksaan sahaja yang boleh ke sekolah. Fasa ketiga, semua institusi pendidikan dibuka di bawah KPM secara berperingkat, tertakluk kepada ketetapan KPM dan juga penilaian risiko. Dan fasa 4 setakat ini yang hanya ada satu negeri, iaitu di negeri Labuan. Semua institusi pendidikan dibuka sepenuhnya, tertakluk kepada penilaian risiko semasa. Dan tentunya banyak sekali kategori yang telah pun diperincikan seperti tadi. Saya percaya ini adalah selepas sesi libat urus yang membabitkan Kementerian Pendidikan bersama dengan semua pemegang-pemegang taruh, dan keputusan ini dibuat selepas penilaian risiko yang sangat-sangat rapi. Jadi akan kita kongsikan dari masa ke semasa, dan selepas ini SOP juga akan dikeluarkan. Untuk